Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video kali ini adalah untuk subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Okey, kita akan sambung untuk topik pengajian seterusnya. Okey, pada minggu lepas kita dah masuk bab yang ke-12 iaitu sukatan kecenderungan memusat, di mana kita dah sentuh subtopik 12.1.1 hingga 12.1.6. Okey, para pelajar boleh rujuk balik video yang lepas berkaitan dengan subtopik tersebut. Baik, hari ini adalah sambungan kepada subtopik tersebut dalam bab yang ke-12 ni. Ini adalah boleh kata subtopik yang terakhir untuk bab ni, di mana kesimpulan kepada semua standard pembelajaran adalah berada di kata standard pembelajaran 12.1.7 ni. Okey. Dalam subtopik ni, okey, menceritakan bagaimana sukatan kecenderungan memusat digunakan dalam membuat ramalan, membentuk hujah dan membuat kesimpulan. Okey. Baik, nak bagi lebih faham perkara ni, kita masuk kepada contoh. Okey. Dalam membuat perbandingan atau pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai, kepentingan julat juga harus diambil perhatian. Okey, para pelajar boleh rujuk muka surat 266 buku teks matematik tingkatan 2 KSSM. Okey, baik. Kita tengok betul. Contoh 25. Cikgu Rahman ingin memilih seorang wakil sekolah ke pertandingan bowling peringkat zon. Ramesh dan Khairil adalah antara pemain yang telah disenarai pendekkan dalam pemilihan ini. Dalam 5 latihan yang terakhir sebelum pemilihan wakil sekolah dijalankan, skor balingan yang telah diperoleh Ramesh ialah 116, 118, 200, 207 dan 209. Skor balingan yang diperoleh Khairil ialah 240, 240, 75, 220 dan 75. Pemain yang manakah akan dipilih sebagai wakil sekolah? Okey, jadi penyelesaian dekat sini kita tengok pada skor min. Okey, kita dah belajar berkaitan macam mana nak kira min. Jadi kita tambah ke 5 skor yang diperoleh oleh setiap pelajar tu. Okey, Ramesh 116 tambah 118 tambah 200 tambah 207 tambah 209 bahagi 5. Jadi akan dapat kat sini 850 bahagi 5, 170. Manakala skor min Khairil 240 tambah 240 tambah 75 tambah 220 tambah 75 bahagi 5. Dapat nilai yang sama, 850 bahagi 5, 170. Okey. Kedua-dua orang pemain mempunyai min yang sama, oleh itu min tidak boleh digunakan dalam keputusan pemilihan wakil sekolah. Jadi kena gunakan orang kata yang lain lah, maksudnya orang kata dia punya sukatan kecenderungan yang lain. Jadi sukatan yang kedua yang digunakan adalah julat skor. Julat skor balingan. Contoh Ramesh yang paling tinggi 209, paling rendah 116. Jadi julat dia tu 209 tolak 116, 93. Manakala julat skor balingan Khairil 240, yang paling tinggi tolak yang paling rendah 75. Dapat 165. Kita mendapati bahawa julat skor balingan Ramesh lebih rendah berbanding dengan Khairil sebab ada di antara skor Khairil sangat rendah, iaitu nilai ekstrim lah. Kita dah sentuh dan belajar berkaitan dengan nilai ekstrim. Sama ada terlalu kecil ataupun terlalu besar, yang menyebabkan julatnya menjadi besar. Oleh itu pemilihan Ramesh sebagai wakil sekolah adalah lebih tepat. Jadi dengan keadaan nilai ekstrim tu tak sesuai lah Khairil dipilih. Jadi yang sesuai dipilih adalah Ramesh. Tahniah Ramesh. Okey, seterusnya kita sambung contoh 26 ni. Tadi Cikgu Rahman. Okey, yang ni Cikgu Johan pula. Cikgu Johan membentuk 3 pasukan bola keranjang
Jadual di bawah menunjukkan jumlah jaringan yang dibuat oleh pasukan-pasukan tersebut dalam 5 pertandingan yang telah dijalankan. Okey, pasukan tu nama dia Kijang, Harimau, Seladang. Ada 5 pertandingan. Okey. Dan setiap pasukan tu dalam setiap pertandingan ada markah. Markah yang diperolehi oleh setiap pasukan dalam setiap pertandingan tu. Baik. Soalan dia. A. Anda ingin menyertai salah satu daripada pasukan tersebut. Okey, satu, dengan mengambil kira min, pasukan manakah yang akan anda sertai? Jelaskan jawapan anda dengan menunjukkan jalan kerja. Dua, jika anda mengambil kira pula median dalam membuat keputusan, pasukan manakah yang anda pilih? Jelaskan. Okey. Mula-mula kita guna min, kita tentukan pasukan mana yang sesuai disertai. Yang kedua, kita tentukan median, tentukan pasukan mana yang paling sesuai dipilih. Okey, B, jika Cikgu Johan diminta untuk mengemukakan laporan pencapaian pasukan Harimau kepada pengetua sekolah, sukatan kecenderungan memusat yang manakah sepatutnya yang dipilih oleh Cikgu Johan? Jelaskan. Okey, pasukan Harimau tadi. Okey, baik. Kita tengok penyelesaian dia nak bagi jelas berkaitan perkara ni. Baik. Okey, kita tengok penyelesaian penyelesaian. Okey, data dia boleh rujuk kat sini. Okey, baik. Pertama kita kira min setiap pasukan. Okey. Baik. Min pasukan Kijang, okey, 65 tambah 95 tambah 32 tambah 96 tambah 88 bahagi 5. Okey, dapat 75.2. Itu untuk min pasukan Kijang. Min pasukan Harimau 50 tambah 90 tambah 65 tambah 87 tambah 87 bahagi 5 dapat 75.8. Manakala min pasukan Seladang 90 tambah 85 tambah 46 tambah 44 tambah 80 bahagi 5 dapat 69. Okey, berdasarkan pengiraan kita ni, pasukan Harimau dipilih kerana nilai min bagi pasukan Harimau adalah paling tinggi iaitu 75.8. Kita ambil markah purata yang paling tinggi lah. Jadi pasukan tu yang kita pilih. Baik. Yang kedua tadi kita kira median. Set data pasukan Kijang. Okey, set data markah ni kita kena susun ikut tertib menaik dahulu. Okey, setiap pasukan kita susun markah dia tu mengikut tertib menaik. Okey, tertib menaik. Betul. Tertib menaik ke ikut pertandingan? Tertib menaik rasanya. Okey. Okey, tertib menaik. Katakan set data pasukan Kijang tu kita susun ikut tertib menaik, semua tertib menaik. Okey. 32, 65, 88, 95, 96. Jadi yang tengah-tengah dia 88. Jadi median untuk pasukan Kijang, median markah untuk pasukan Kijang 88. Manakala median untuk Harimau kita susun tertib menaik 50, 65, 87, 90. Median dia 87. Set data pasukan Seladang kita susun ikut tertib menaik juga 44, 46, 80, 85, 90. Jadi median dia 80. Jadi pasukan mana yang dipilih? Kalau kira min tadi pasukan Harimau, kalau median yang paling tinggi pasukan Kijang. Jadi pasukan Kijang dipilih kerana nilai mediannya paling tinggi iaitu 88. Okey, menjawab soalan nombor 2 tu. Jadi soalan B. Jika Cikgu Johan nak kemukakan laporan keputusan untuk pasukan, laporan pencapaian pasukan Harimau. Okey, Harimau tadi kita tengok min dengan median dia. Min dia tengah-tengah. Okey, nombor 2. Maksudnya dia nombor 2 tertinggi. Okey, Harimau pun median dia nombor 2 tertinggi. Jadi yang mana nak ambil? Jawapan dia min. Hal ini demikian kerana min menggunakan keseluruhan set data dalam jadual tersebut. Oleh sebab itu, min sangat sesuai digunakan kerana tiada nilai ekstrim dalam set data itu. Sebab min, kita nak laporan pencapaian untuk keseluruhan, kita kira min lah. Min menggunakan purata.
Kalau median, kita ambil tengah-tengah je. Kita tak ambil keseluruhan data. Itu maksud dia. Okey, selesai untuk contoh 26. Jadi jelaslah kat situ berkaitan dengan sukatan kecenderungan memusat dalam membuat ramalan, membentuk hujah dan membuat kesimpulan. Okey, tengok lagi contoh 27 muka surat 268. Carta palang di atas menunjukkan pilihan makanan di kantin sekolah pada bulan Januari dan Februari untuk kajian bagi 40 orang murid, 400 orang murid. Okey. Sebelah kiri itu bulan Januari, belah kanan ni Februari. Okey, baik. Kita tengok kat sini, pada dua-dua bulan ni, nasi lemak, okey, ialah hidangan yang paling digemari oleh murid. Jadi soalan dia tanya kat situ, sukatan kecenderungan memusat yang manakah sesuai bagi situasi di atas? Jelaskan. B, adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas tu? Nasi lemak adalah hidangan yang paling digemari oleh murid. Jelaskan. C, anda merupakan ahli jawatan kuasa kantin dalam persatuan pengguna. Anda diminta untuk mencadangkan makanan yang perlu dikurangkan penjualannya. Berikan ulasan anda. Jadi, ini dia punya penyelesaian. Daripada graf di atas didapati mean dan median tidak sesuai digunakan kerana data yang diberikan ialah data kategori. Maka mod adalah lebih sesuai. Kita dah belajar sebelum ni. Nak guna mean ke, median ke, mod dalam menentukan perwakilan data yang paling sesuai tu. Okay, sekarang ni kalau yang kita yang ditunjuk ni adalah carta palang ni untuk data kategori. Jadi data kategori mod yang sesuai. Okay. Boleh rujuk video sebelum ni macam mana kita nak tentukan sukatan kecenderungan yang sesuai untuk perwakilan data yang digunakan. B, bersetujulah kerana kita tengok kat situ nasi lemak ialah mod bagi bulan Januari dan Februari. Paling tinggi. Okay. C, maksudnya yang perlu dikurangkan adalah yang paling sikit kekerapan dia, bilangan murid yang suka makan tu. Okay, bulan Januari 20, bulan Februari 10. Jadi bihun goreng yang perlu dikurangkan kerana mempunyai kekerapan yang terendah dalam bulan Januari dan Februari. Selesai kat situ. Jadi nak lebih mahir para pelajar perlu cuba. Jom cuba 12.1 ni. Bermula muka surat 268. Sambung lagi muka surat 269. Okay, 270. Okay, 271 banyak latihan berkaitan dengan topik ni. Lepas tu menjana kecemerlangan tu 271, 272. Okay, 273 banyak soalan-soalan untuk topik ni banyak dalam buku teks ni. Okay, jawapan boleh dirujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks ni. Jadi, cikgu tak nak bincang panjanglah berkaitan dengan latihan-latihan dalam buku teks ni. Sebab kita akan masuk kepada pentaksiran bilik darjah dan praktis ke arah PT3 dalam video selanjutnya lepas ni. Jadi kesimpulannya, okay, intipati bab kita dah sentuh keseluruhan bab ini. Okay, bab 12 ni sukatan kecenderungan memusat. Okay, kita dah belajar berkaitan dengan nilai purata yang mewakili suatu set. Okay, kita dah belajar berkaitan mod. Okay, kelas mod, median, mean, okey. Lepas tu pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai sama ada mean, median dan mod. Okey. Dan secara keseluruhannya kita dah sentuh ke 7 standard pembelajaran yang ada dalam bab ini. Jadi ini adalah video terakhir untuk bab ni. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung dekat video pentaksiran bilik darjah dan praktis ke arah PT3 pada video akan datang. Teruskan menonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.